Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini cikgu nak ajar standard pembelajaran iaitu mengenal dan melukis pokok. Okey. Sebelum ni cikgu ajar subgraf. Okey, yang ini adalah pokok. Pokok ni sebenarnya adalah graf iaitu terdiri daripada subgraf yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Okey, ciri-ciri dia ni mestilah memenuhi. Kalau tak, kita tak boleh panggil dia sebagai pokok. Okey, so cikgu ringkaskan dekat sini. Okey, kita pokok merupakan subgraf. Okey, dan ciri-cirinya adalah ataupun kita kena memenuhi syarat yang ini. Okey, yang pertama, dia adalah graf mudah iaitu tanpa gelung dan berbilang tepi. Okey, ingat tanpa gelung dan berbilang tepi. Graf mudah sahaja. Okey, yang seterusnya semua bucu mesti berkait. Maksudnya tak ada bucu yang single. Okey, tak bersambung. Okey, itu bukan pokok. Semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu, pasangan maksudnya dia berpasang lah. Okey, berpasang macam ni. Dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Contohnya AB. E1. So dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Okey. Dan syarat yang ketiga, bilangan tepi. Okey, tengok yang ni lah. Okey, bilangan tepi ini. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Bermaksud, contohnya kita ada 5 bucu, so tepi dia akan kurang 1. So tepi dia akan jadi 4. Okey, so kita tengok contoh. Okey, beza antara dua rajah yang ini. So ini adalah graf mudah. Okey, graf mudah. Okey, A, B, C, D, E. Okey, so syarat yang pertama, okey, dia graf mudah. So betul ini. Yang kedua, kita tengok semua bucu dia mesti berkait. Okey, semua bucu dia berkait. Okey, bersambung. And then setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Contohnya AB, pasangan dia, so ada satu je tepi dekat sini. BC, okay, ada satu tepi. CD, ada satu tepi. DE, ada satu tepi sahaja. Okey, so dan syarat yang ketiga, bilangan bucu kita ada A, B, C, D, E iaitu ada 5. Okey, bucu kita ada 5. So tepi sepatutnya kita kena ada 4 lah. 1, 2, 3, 4. So yang ini adalah pokok. Okey, rajah yang pertama ni adalah rajah pokok. Okey, yang kedua, kita tengok rajah 2. Okey, sama juga kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Bucu dia pun ada 5. Okey, tepi dia sepatutnya kena ada 4 je lah. Okey, adakah dia 4? Tengok 1, 2, 3, 4, 5. Tepi yang ini ada 5. So syarat ini pun dah salah. So bermaksud rajah 2 ini bukan pokok. Okey, itu untuk bilangan tepi. Satu lagi kita tengok pasangan bucu. Okey, pasangan bucu yang dekat B ni dia ada lebih tepi. Okey, contohnya untuk sampai ke D ni, okey, dia boleh jadi B ke E ke D. Satu lagi, dia boleh pergi B ke C ke D. Maksudnya dia ada pelbagai cara. So ini menunjukkan dia bukan pokok. Okey, sebab dia dikaitkan dengan lebih daripada satu cara ataupun lebih daripada satu tepi. So rajah 2 ini bukan
bukan pokok. Okey, syarat pertama sahaja yang memenuhi itu ni adalah gambar rajah graf mudah. Okey. So kita tengok contoh 10, kena pasti sama ada pokok atau bukan pokok untuk rajah di bawah. Okey. Dan berikan justifikasi anda. Okey, soalan A. Soalan A, adakah dia pokok? Okey. Dia ada graf mudah. Graf mudah. Okey, betul graf mudah. Okey. So yang syarat yang kedua, pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi sahaja. So yang ini cikgu rasa tidak memenuhi sebab contohlah untuk sampai ke T, dia boleh pergi P ke Q ke T. Satu lagi cara, dia boleh pergi P ke U ke T. Ataupun boleh juga P ke Q ke R ke S ke T. So dia banyak cara. Okay, so this one bukan pokok. Okay, satu lagi. You tengoklah kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucu. Okay, bucu 6. So sepatutnya tepi kena ada 5 sahaja. Sedangkan kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tepi. Okay, ada 7 tepi. So sebab itulah dia bukan pokok. Okay, B, okey, kita tengok dia adalah graf mudah. Okey, P ke U, U ke T, T ke Q, Q ke R, R ke S. Semuanya dikaitkan dengan satu tepi sahaja. So B ni adalah pokok. Tak puas hati juga. Okey, kita kira pula. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 juga bucu. Okey, tepi dia 1, 2, 3, 4, 5 tepi. So betul tepi dia ada 5. Okey. Gambar rajah yang ketiga, yang C. Okey, C. Okey, P ke Q ke R ke S. Okey, U ke T ke P ke Q, R ke S. Okey, semuanya dikaitkan dengan satu tepi sahaja. So bermaksud C pun adalah pokok. Okey. Dia dikaitkan dengan satu tepi dan bucu dengan tepi dia pun betul. Okey. Bucu ada 6, tepi dia pun ada 5. Okey. D. Yang D. Okey. P ke Q ke U ke P ke Q ke S. Okey, tetapi tiba-tiba R dengan T ni tidak bersambung dengan mana-mana. Okey, so R dengan T tu bucu dia ni tidak dikaitkan dengan mana-mana bucu yang lain. So bermaksud dia bukan pokok. Okey, cuba kita tengok bilangan bucu. Okey, bucu dia 6. Okey, tepi 1, 2, 3. Okey, dia ada 4 sahaja tepi. So salah sepatutnya kena ada 5. Okey, satu pasangan bucu R dengan T ni tidak dikaitkan dengan bucu lain. Satu lagi sebab dia bilangan tepi dia tidak mencukupi. Itu sebabnya dia bukan pokok. Okey, so cikgu harap you faham. Okey, next. Kita pergi kepada contoh 11. Contoh 11 ni, tadi dia suruh kita tentukan. Sekarang ni, dia suruh kamu lukis satu pokok. Okey, maklumat yang diberi adalah bucu. So, daripada bucu ni, kita boleh lukis pokok. So, sebelum lukis tu, kita kena tahu dulu bilangan tepi. Kalau bucu 6, maksudnya tepi dia kena tolak 1. So, tepi dia kena ada 5 sahaja. So, awak buat dulu bucu ada 6. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Okey, kemudian sambung. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ni betul lah. Jangan macam cikgu pula ni bersambung-sambung. Okey, sorry. Cikgu ubah balik. Okey. Okey. So, siap satu pokok untuk A. So, you boleh buat macam-macam bentuk lah. Okey. Ni cikgu ambil contoh dalam buku teks. So, kalau dalam buku teks, you boleh tengok lah bentuk dia lukis macam mana. Okey. Untuk B, bucu dia 8. So, tepi dia mestilah 8 tolak 1. Tepi dia mesti tu 7. Okey, so kita lukis untuk yang B. Okey, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Tak kisahlah buat macam mana. Okey, so mesti tepi dia ada 7 saja. So, sama ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. So ada 7 tepi. Okey. Ada 7 tepi. Okey. Bucu dia ada 8. Okey. Jangan awak pergi sambung macam ni pula. Kalau awak sambung macam ni, maksudnya dia dah ada, pasangan bucu dia ni dah ada lebih daripada satu tepi. Okey. So salah. Okey. So tak boleh sambung. Mesti satu sahaja setiap pasangan bucu itu. Okey, next. Yang C. Okey, cikgu buat kat sini lah. Okey, C. Okey, tepi 4. So, bermaksud bucu dia kena 4 tolak 1. So, 3. Okey. Perlu 3 bucu sahaja. 3 tepi sahaja. Okey, C. So, cikgu lukis 4. 1, 2, 3, 4. Okey, so ada 3 tepi sahaja. 1, 2, 3. Okey, settle pokok untuk C. Okey, untuk G. Oh, sorry. Cikgu tak perasan. Ini dia bagi maklumat tepi. Okey. Sorry. So, maklumat tepi yang diberi bermaksud bucu kita kena tambah 1 lah. Gitu. Sorry. Ingatkan bucu-bucu. Okey, tepi 4 bermaksud bucu dia 4 tambah 1. So, bucu dia jadi 5. So, kita tambah lagi 1 bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada masalah. Okey, so kita sambungkan. 1, 2, 3, 4. Okey, tolong guna pembaris ya. Guna pembaris. Okey. D. Okey, D pula tepi dia 5. 9. So, bucu dia sama dengan 9 tambah 1. So, bucu dia kena ada 10. Okey, banyak ya. 10. Okey. So, cikgu buat. Ini soalan D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak kisahlah you nak buat macam mana kan. Okey, so sambung. Tepi dia kena ada 9 je. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Okey. So ini adalah pokok untuk soalan D. Ini ikut kreativiti kamu lah nak lukisnya jadi macam mana. Okey, tak salah selagi mana pasangan bucu tu tidak lebih daripada satu tepi yang dikaitkan. Okey. Okey. So, contoh seterusnya. Okey, contoh 12 pula. Okey, contoh 12. Okey, dia bagi lukis dua pokok berdasarkan graf. Okey, soalan bagi graf. So, ini adalah graf. So, daripada graf ini, dia suruh kamu lukis dua pokok. Okey. Daripada graf ni, graf asal dia bentuk macam bentuk pentagon. Okey, so syaratnya kamu kena ingat, kalau dia diberi bentuk graf, so kita kena ikut juga bentuk asal dia. Okey, titik dia ni bentuk pentagon, so kita buat bentuk pentagon juga. Okey, tapi dia suruh lukis dua pokok. Okey, so ingat pokok, you kira dulu bilangan bucu. Okey, so bucu kat sini kita ada 5. Okey, so bilangan tepi yang sepatutnya kamu lukis, kalau bucu 5, tepi dia 5 tolak 1, so jadi 4 sahaja tepi. Okey, kalau kita tengok rajah ni, pokok graf ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dia dah lebih 3 tepi dia. Okey, so that's why lah dia tak panggil pokok, dia panggil graf. Okey, so kita cuba lukis. Okey, dia lukis yang pertama. First sekali, cikgu nak lukis dulu dia punya bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bentuk pentagon. Kemudian, kamu sambungkan supaya dia jadi pokok. Okey, 1. Okey, tepi dia ada 4 je. 2, 3, 4. Okey. So dah jadi pokok. Kalau awak sambung kat sini, dia bukan tak memenuhi syarat pokok lah. Okey, sebab dia dah menyambung, ada 2 pasang kat sini. Okey, yang kedua. Okey, awak nak sambung macam mana? Buat dulu dia punya bucu. Okey, so kita sambung. 1, 2, 3, 4. Pun boleh. Okey. Ni tak lari daripada bentuk dia. Bentuk juga pentagon. Okey. Ini adalah pokok 1, pokok 2. Okey. Untuk B. Okey, B. Okey, B pula sama juga. Kita kira dulu bilangan bucu yang ada. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bucu ada 6. So, tepi dia sepatutnya kena ada 6 tolak 1 iaitu 5. Kalau kita tengok kat sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, lebih 3 tepi. Okey. Sepatutnya kena lukis 5 sahaja. Okey. Yang pertama. Okey. Kita lukis dulu dia punya bucu. Okey. Then, okey. Okey, then you sambung. Okey. Pastikan ada 5 sahaja. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Siap. 1 pokok. Okey, pokok yang kedua. Okey. Buat
Okay, tak susah pun yang ini. Sama juga macam subgraph. Okay, so you sambunglah macam mana you suka. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, pastikan guna pembaris. Okay, so ini pun pokok. Okay, janji kita sambung dia bucu ke bucu tu ada satu tepi sahaja. Bilangan tepi dia mesti tepat. Okay, dan dia tak boleh ada yang tidak berkait lah. Okay, so ini contoh 12. Okay, so habis cikgu ajar macam mana nak tentukan pokok, macam mana nak lukis pokok daripada bilangan bucu ataupun tepi yang diberi, dan satu lagi daripada graf. Okay, so cikgu nak you buat soalan praktiskan diri 5.1C muka surat 142. Okay, soalan 3, soalan 4 dan soalan 5. Okay, soalan 3 kena pasti pokok. Okay, macam yang cikgu bincang contoh 10. Yang keempat macam contoh 11. Okay, bucu 7 maksudnya tepi yang ini kena 6. Bucu 9, so tepi dia mesti 8. Okay, ini tepi 5, so bucu dia kena tambah 1 jadi 6. Tepi 9, so bucu dia akan jadi 10. Okay, you lukis dulu bucu, kemudian you sambung. Okay, dan soalan 5 seperti contoh 12. Okay, lukis 2 pokok, maksudnya ada 2 pokok. Okay, so soalan ni cikgu nak you buat dalam buku tulis. And then siapa yang nak hantar, siapa yang dah siap boleh hantar kat cikgu. And then nanti cikgu akan bincang untuk kelas yang seterusnya. Okay, sekian, terima kasih.